just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, rupanya pada tarik 9 Mac 2024, Perikatan Nasional ada membuat pertemuan bersama dengan Wakil Rakyat Perikatan Nasional, di mana mereka berkumpul di Kuala Lumpur untuk mendengar kata-kata daripada para pemimpin mereka. Artikel daripada Malaysia Kini menyatakan, kita dah anggap wakil rakyat di 7 kerusi itu dah mati. Mungkinkah 7 kerusi yang dinyatakan di sini adalah 6 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan Anwar Ibrahim, dan juga 1 adun bersatu yang juga berpaling tada menyatakan sokongan terhadap Menteri Besar Selangor. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel daripada Malaysia Kini menyatakan sepatutnya ada 292 wakil rakyat PN berkumpul di Kuala Lumpur untuk mendengar kata-kata daripada para pemimpin mereka. Namun pada akhirnya hanya ada 220 yang datang. Daripada jumlah itu pula, ada 7 yang sengaja tidak dijemput untuk menyertai Convention Wakil Rakyat PN hari ini. Nah, apa yang saya lihat di sini, menurut artikel ini, sepatutnya ada 292 wakil rakyat PN yang berkumpul. Namun, yang hadir hanya ada 220 orang. Nah, saudara-saudara, persoalannya di mana 72 wakil rakyat PN yang lain ini? Di mana 72 wakil rakyat PN ini yang tidak kelihatan? Mungkinkah ahli parlimen dan adun daripada PN ini juga berpaling tada? Di antara 72 yang tidak datang di dalam perjumpaan wakil rakyat PN. Nah, saudara-saudara, menurut artikel ini, pada akhirnya daripada jumlah itu ada 7 yang sengaja tidak dijemput untuk menyertai Convention Wakil Rakyat PN. Alasannya mereka dianggap sudah mati dan tali barut oleh parti. Oh, rupanya mereka sudah dianggap mati bagi 7 wakil rakyat PN ini. Mungkin kita boleh buat tajuk berita ini hari ini ataupun ulasan hari ini, kematian mengejutkan. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini menyatakan Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata, tiada keperluan untuk PN mempelawat 7 wakil rakyat terbabit kerana mereka sudah berpaling tada dengan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Kita, PN, dah anggap wakil rakyat di 7 kerusi itu sudah mati. Kita tunggu pilihan raya saja. Mereka tali barut, nak jemput buat apa, katanya. Wow. Antara pemimpin utama PN yang hadir ialah Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Presiden Gerakan Dominic Lau. Selain itu, konvensi berkenaan juga disertai semua Menteri Besar PN kecuali Kedah Muhammad Sanusi. Adakah Muhammad Sanusi tidak hadir? Pun kerana beliau ini berpaling tada. Itu menjadi persoalan. Mungkin beliau sibuk agaknya. PN mengalami isu dalaman baru-baru ini adalah apabila 7 orang wakil rakyat parti itu membuat keputusan sendiri dengan mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan. Daripada 7 berbuat demikian, setakat ini hanya seorang melibatkan adun. Nah, saudara-saudara, adakah ini menjadi satu kejatuhan kepada Perikatan Nasional PAS dan Bersatu selepas terdapat 7 wakil rakyat daripada PN, daripada Bersatu yang berpaling tada? Tapi persoalannya 7 wakil rakyat ini tidak melibatkan parti PAS. Apa pula PAS nak buat selepas melihat Bersatu dalam keadaan begini? Saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati, terdapat satu maklumat lagi
yang pasti membuat Muhyiddin Yassin dan Bersatu digemparkan. Dan ini pasti mengejutkan ramai. Sebelum ini kita mendengar satu adun Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Amiruddin Syahri ataupun Menteri Besar Selangor. Namun hari ini terdapat satu maklumat. Kononnya terdapat ada lagi adun Bersatu yang lain akan menyatakan sokongan. Nah, saudara-saudara, di dalam satu artikel daripada FMT, Amiruddin kumpul sokongan menjelang pemilihan PKR, kata sumber. Sekurang-kurangnya 2 lagi adun Bersatu dijangka menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Nah, sebelum kita melihat di dalam konteks adun Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Menteri Besar Selangor, Amiruddin juga mengumpul sokongan menjelang pemilihan PKR. Nah, berkaitan dengan pemilihan PKR yang diadakan pada tahun hadapan, tetapi terdapat ura-ura akan diadakan pada hujung tahun ini. Berkaitan dengan pemilihan PKR, adakah Amiruddin Syahri layak untuk mendapat jawatan tertinggi di dalam PKR? Itu menjadi persoalannya, di mana Presiden Parti PKR hari ini adalah Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia sendiri, selaku pengerusi Pakatan Harapan. Namun ada yang berkata sebelum ini, Rafizi Ramli mungkin juga boleh menjadi Presiden PKR. Tapi seperti yang kita tahu, keadaan kesehatan Rafizi Ramli mungkin menyebabkan mungkin menjadi persoalan kepada penyokong ataupun followers parti PKR untuk memilih calon yang lain. Nah, saudara-saudara, menjadi persoalan lah, adakah Amiruddin Syahri layak untuk menjadi Presiden PKR? Tetapi dalam artikel ini kita kembali di dalam artikel daripada FMT. Seperti yang kita tahu, Abdul Rashid Asari menyokong Amiruddin Syahri beberapa hari selepas Bersatu meluluskan pindaan perlembagaannya bagi melucutkan keahlian wakil rakyat secara otomatik jika menyokong parti lain. Bukannya Bersatu ini semakin dapat diselamatkan, tetapi rupanya selepas meluluskan pindaan perlembagaan parti, lain pula yang terjadi. Satu lagi adun Bersatu menyatakan sokongan terhadap Menteri Besar Selangor yang kita boleh kata berpaling tada. Dan di dalam artikel ini juga menyatakan sekurang-kurangnya 2 lagi adun Bersatu dijangka menyatakan sokongan kepada MB Selangor. Ikrar adun Bersatu Abdul Rashid Asari terhadap Amiruddin Syahri baru-baru ini bertujuan meningkatkan sokongan kepada Menteri Besar Selangor itu menjelang pemilihan PKR akan datang, kata sumber. Pada asalnya pemilihan parti dijangka pada tahun depan, tetapi kini terdapat ura-ura ia mungkin diadakan akhir tahun ini, kata sumber. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 2 lagi adun Bersatu dijangka menyatakan sokongan. Keputusan Rashid menyokong Amiruddin diumumkan beberapa hari selepas Bersatu meluluskan pindaan perlembagaannya bagi melucutkan keahlian wakil rakyat mereka secara otomatik jika menyokong mana-mana parti atau dasar lain yang tidak selaras pendirian Bersatu. Nah, kalau ada ura-ura ataupun kabar angin 2 adun Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Menteri Besar Selangor, kalau orang Sabah cakap, jangan kasih lama. Kalau nak sokong Menteri Besar Selangor, sokonglah. Kalau tak nak sokong pun tidak apa. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati semua, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe.